Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur WTC dan ini adalah cerita, dan seperti biasa cerita ini kami sediakan ruang untuk kita membawakan cerita di sebalik pengumpulan bahan berita oleh Wakil Astro Awani, wartawan Astro Awani, seluruh warga kerja Astro Awani yang kami paparkan di laman web kami astroawani.com dan juga sudah pasti setiap buletin Awani dan juga Awani 745 secara harian. Dan pada jam ini saya nak terus saja ke Langkawi. Pada jam ini Wakil Astro Awani Kedah Abdul Hadi Awang sudah pun bersedia pada ketika ini. Kita nak beri tumpuan kepada fokus kita melihat kepada pematuhan SOP kerana kita melihat cuti yang panjang ini akan ramai pengunjung pelancong tempatan akan mengunjungi Pulau Langkawi sebagai salah satu destinasi tarikan pelancongan selepas rentas daerah dan juga negeri itu dibenarkan. Hadi kini berada di Gunung Mat Cincang di bawah itu, bakal naik ke atas untuk satu program lagi. Tapi sebelum itu Hadi juga sudah memerhatikan dan juga orang kata melihat kepada tahap pematuhan SOP oleh penumpang feri di Langkawi sebelum ini dan juga hari ini juga. Saya percaya apa ceritanya kalau dikongsikan berdasarkan pemerhatian Hadi sendiri, bagaimana ramai ataupun tidak orang menjelang cuti panjang tahun baru ini? Okey, terima kasih Najib di studio WTC. Dan seperti dimaklumkan, saya kini berada di kawasan kereta kabel Gunung Mat Cincang, di mana hari ini saya akan mengikuti program bermalam di atas puncak Gunung Mat Cincang sempena sambutan Tahun Baru. Dan sebelum itu saya mengucapkan terima kasih memberi peluang kepada saya pada hari takhir tahun 2020 ini, tahun yang sangat sukar. Bermula daripada cerita mengenai politik tanah air, cerita mengenai COVID-19 dan kini cerita mengenai pematuhan dan mengenai SOP yang diamalkan dalam kalangan pengunjung ataupun kehadiran pengunjung ke Pulau Langkawi ini sendiri. Dan sudah pastinya sejak beberapa hari lepas, dari hari Isnin lepas, saya ada membawakan laporan ataupun artikel mengenai kebanjiran pengunjung di Pulau Langkawi ini. Dan kebanjiran pengunjung itu sudah pastinya satu, memberi nafas baru kepada pembangunan struktur ekonomi, pembangunan sektor pelancongan di Pulau Langkawi ini sendiri. Tapi dalam masa yang sama, dalam memastikan keracakan pelancongan, sektor pelancongan itu sendiri, kita nak memastikan bahawa penularan COVID-19 tidak berlaku dalam kalangan penduduk ataupun pengunjung yang datang ke Pulau Langkawi ini, bagi mengekalkan zon hijau, zon bebas COVID yang ada di daerah Langkawi Kedah ini. Dan sudah pastinya pada hari Selasa kami membuat tinjauan di Terminal JT Kuala Perlis. Ketika itu feri pada sesi pagi, iaitu sesi 10.30 pagi, keadaan pengunjung memang sangat ramai. Pada ketika itu penjarakan sosial langsung tidak diamalkan. Dan sudah pastinya apa yang dikhabarkan pengunjung, mereka terpaksa berdepan dengan situasi berkenaan, memandangkan mereka menjelaskan bahawa ketidakcukupan ataupun kekurangan kemudahan infrastruktur di kawasan terminal feri, di mana terminal feri Kuala Perlis dan terminal feri Kuala Kedah tidak mampu menyediakan ruangan menunggu yang mencukupi, tidak seperti di terminal feri Kuah. Dan sudah pastinya perkara terbabit kami ajukan ataupun kami tanyakan kepada pihak pengurusan feri itu sendiri, dan mereka menjelaskan mereka bersedia untuk menambah kekerapan perjalanan feri bagi mengelakkan kita panggil banyak penduduk ataupun banyak pengunjung berada pada satu kawasan itu. Dan kita lihat pada semalam kami sempat menemu bual Ketua Polis Langkawi. Beliau maklumkan bahawa telah menempatkan 8 individu, 8 penguatkuasa di terminal feri Kuah dan juga di Pantai Cenang bagi memantau struktur pematuhan dalam kalangan pengunjung bagi mengelakkan aktiviti seperti berkumpul secara beramai-ramai dapat dielakkan, sekaligus dapat memutuskan rantaian COVID-19 dalam kalangan pengunjung dan juga penduduk di Pulau Langkawi ini sendiri. Dan semalam juga saya ada mendapat mesej daripada Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan Negeri Kedah, iaitu YB Dr. Hayati Osman. Beliau maklumkan bahawa beliau mengingatkan supaya pengunjung ataupun individu yang datang ke Pulau Langkawi sentiasa menjaga SOP, terutama di dalam feri. Apabila di dalam feri keadaan penjarakan sosial tidak berlaku, keadaan penjarakan fizikal tidak berlaku, itu akan menjadi masalah apabila kita bersembang dengan individu yang tidak kenal dan sebagainya. Itu beliau minta kita elakkan daripada
berlakunya perkara sedemikian, Najib. Itu yang pentingnya kerana kita ni di Astro Awani dan juga seluruh rakyat Malaysia juga dan juga pihak berkuasa kerap kali kita pesan kepada mereka pentingnya kepada pematuhan SOP dalam keadaan kes yang semakin meningkat pada ketika ini. Namun kita melihat juga sudah pasti ini bukan sahaja kepada pematuhan di pihak orang ramai. Bagaimana kesediaan oleh pihak konsortium feri sebagai contoh menyediakan kemudahan asas untuk memudahkan orang ramai tidak berebut. Malah jadual waktu feri itu juga menunjukkan bagaimana pengurusan itu mampu mengelakkan kesesakan yang berlaku di terminal feri sebagai contoh. Ini juga diberikan tumpuan oleh Hadi. Apa yang diceritakan oleh mungkin konsortium feri dan juga mungkin pihak berkuasa yang berkaitan di Langkawi itu berkaitan dengan bagaimana mereka menyusun segala perkara ini untuk memastikan bahawa boleh berlaku setidaknya penjarakan fizikal dan juga mungkin sedikit menjamin keselamatan pengunjung-pengunjung yang menaiki feri untuk ke Pulau Langkawi. Okey Najib, sebenarnya selepas menerima aduan ataupun menerima reaksi daripada pengunjung yang menaiki feri ke Pulau Langkawi ini, kami bertanyakan mengapakah ada sesi jadual yang agak rapat berbanding feri awal, feri kedua dan feri ketiga. Dan menurut pengurus sumber manusia dan operasi konsortium feri line, beliau menjelaskan perkara sedemikian berlaku selepas wujudnya permintaan feri tambahan. Tetapi sebenarnya masalah utama yang berlaku sebenarnya adalah di Kuala Perlis itu sendiri, waktu perjalanan tidak mencukupi memandangkan alur pelayaran di terminal JT Kuala Perlis amat sempit, tidak mampu memuatkan feri di satu-satu masa, terutama ketika air surut. Dan menurut beliau, ketika air surut itu mereka tidak mahu mengambil risiko untuk menggerakkan feri ke Pulau Langkawi ketika waktu sedemikian. Kebiasaannya waktu air surut, waktu yang menyukarkan feri memasuki JT Kuala Perlis itu adalah sekitar jam 10.30 pagi sehingga jam 3 petang. Mereka terpaksa menunda bot-bot dalam jangka masa itu kepada sesi petang dan juga bersambung kepada sesi malam, dan juga ada yang ditunda kepada sesi pagi. Itu yang membuatkan antara sesi feri pagi dengan satu feri yang lain berlangsung dalam masa yang singkat, terutama 30 minit sahaja. Dan beliau menjelaskan kerajaan perlu meneliti dengan serius permasalahan ini, alur pelayaran sempit ini, memandangkan sebelum ini sudah satu masalah berkaitan isu berkenaan feri baru saja bergerak dari terminal JT Kuala Perlis, baru saja 500 meter bergerak ke tengah laut dan terpaksa ditunda balik, dan pengunjung ataupun penumpang feri terpaksa bersesak-sesak di dalam itu selama 5 jam, dan akibat ketidakmampuan feri untuk bergerak atas alasan alur pelayaran sempit. Dan sudah pastinya berkenaan dengan pihak berkuasa, pihak polis di Pulau Langkawi ini, mereka menyatakan bahawa akan bertegas dengan sebarang pelanggaran SOP terutama ketika tempoh PKPP ini. Malam ini pada awal tadi dimaklumkan bahawa Ketua Polis Langkawi mengeluarkan satu notis, dan notis itu dipinda pada petang ini membenarkan pengunjung ke pantai-pantai yang ada di Langkawi ini, tetapi pematuhan SOP perlu dijaga dengan begitu rapi agar penularan wabak COVID tidak berlaku di Pulau Zon Hijau, Pulau Langkawi ini, Najib. Okey, dan juga Hadi ketika ini berada di kaki Gunung Mat Cincang itu, di kereta kabel di mana malam ini akan berlangsungnya majlis, dan juga kita faham. Tapi dalam keadaan masa yang sama, pemerhatian Hadi sendiri di kawasan tersebut, adakah ramai pengunjung yang cuba menaiki ataupun yang sudah menaiki, dan bagaimana pengurusan pihak kereta kabel sebagai contoh mematuhi SOP untuk memastikan bahawa berlaku penjarakan fizikal, SOP itu dipatuhi oleh pengunjung-pengunjung dan sebagainya, Hadi? Okey, sebenarnya jadi malam ini akan ada program bermalam seperti saya katakan tadi di atas puncak Gunung Mat Cincang itu sendiri. Jika boleh kamera panningkan di mana kami akan menginap malam ini, iaitu di atas puncak itu sendiri, di kedua-dua platform yang ada di puncak itu sendiri. Dan itu antara pengisian malam ini, dan sudah pastinya pematuhan pengunjung, jika boleh kamera tunjukkan di kaunter tiket ketika ini, pematuhan pengunjung ketika ini adalah sekitar jam 5.10 minit. Dan ketika ini kaunter pembelian tiket sudah pastinya berkurangan, memandangkan kereta kabel ini akan tamat beroperasi sekitar jam 6 petang. Dan sudah pastinya apabila pengunjung yang datang waktu ini tidak mampu meluangkan masa yang lama di atas itu, dan sudah pastinya pemerhatian sejak jam 4 petang tadi, pengunjung tidak kurang daripada 150 orang
yang hadir ke sini dan kepatuhan SOP sudah pastinya line-line ataupun garisan-garisan penanda bagi mengelakkan penjarakan fizikal itu berlaku sudah ditanda di kaunter-kaunter tiket dan ditanda di kawasan beratur sebelum menaiki gondola untuk menuju ke atas puncak itu sendiri, Najib. Okey, Hadi, terima kasih kerana membawakan cerita-cerita sebegini yang kita akan bawakan dalam laman web kami astroawani.com dan juga setiap buletin Awani, dan pastinya Awani 745 penting untuk kita melihat perkara-perkara sedemikian, pematuhan SOP. Kita faham dalam keadaan semasa dibenarkan merentas negeri dan juga daerah, ramai orang rakyat Malaysia yang selama ini boleh kita rasakan mereka sifatkan dan juga mereka rasakan terkurung oleh Perintah Kawalan Pergerakan. Kita berikan sedikit kebebasan, namun dalam keadaan angka jangkitan dan juga penularan COVID-19 yang masih lagi tinggi di Malaysia, aspek dan juga sikap berhati-hati itu terpulang kepada diri sendiri untuk memastikan keselamatan anda. Itu yang kami cuba sampaikan mesejnya di Astro Awani. Terima kasih Abdul Hadi Awang dan juga Astro Awani akan merangkumkan laporan tersebut. Kita akan berhenti rehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Kita akan melihat bagaimana rencam politik sepanjang tahun 2020 dan juga bagaimana kami membuat liputan sepanjang 2020 berkait dengan politik dan juga melihat sedikit kepada 2021 apakah jangkaan berdasarkan bacaan wartawan di Astro Awani selepas ini.